Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ustaz Zainal bin Cik Mod selaku pensyarah saya bagi subjek ini, dan juga sidang pendengar yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Baiklah, tajuk pidato saya pada hari ini adalah Guru Profesional Pemangkin Pendidikan. Jadi sebelum saya mulakan pidato saya, suka untuk saya sampaikan serangkap pantun. Ambillah kayu, buatlah pondok, pondok dapat tempat berhenti. Ambillah guru adabnya elok, elok beradat sifat terpuji. Jadi berdasarkan pantun tersebut dapat kita lihat betapa guru memainkan peranan besar dalam memupuk ataupun menunjukkan akhlak yang baik. Baiklah, jadi profession guru ni dia memberi impak yang besar terhadap sosial, ekonomi, politik. Kerana apa? Kerana gurulah yang akan membentuk murid tersebut dari aspek intelek, dari aspek rohani, dari aspek jasmani, yang mana dia akan mempengaruhi sosial ataupun mempengaruhi sesebuah negara ataupun perkembangan sesebuah negara tersebut. Walau bagaimanapun pada masa kini ataupun semenjak kebelakangan ini, timbulnya isu-isu berkaitan dengan isu salah laku guru yang menyebabkan berlaku salah faham terhadap profesion guru ataupun terhadap guru itu sendiri. Oleh yang demikian, amatlah penting profesionalism guru pendidikan Islam ini diberi tumpuan supaya memastikan guru-guru mempunyai sahsiah yang cemerlang mengikut acuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta tokoh-tokoh pendidikan Islam. Baiklah, antara isu yang saya kenal pasti berdasarkan artikel ataupun akhbar Kosmo yang bertajuk Tampar Murid, polis sudah membuat rakaman keterangan, iaitu mengenai isu seorang guru pendidikan Islam wanita ataupun ustazah yang telah menampar seorang murid lelaki yang berusia 7 tahun. Jadi kejadian ini berlaku pada 18 September jam 5.50, di mana apabila murid tersebut menuduh rakannya mencuri kertas yang diedarkan oleh guru, menyebabkan guru tersebut mendapati bahawa kertas itu masih ada di dalam beg pelajar tersebut. Apa tindakan guru tersebut? Guru tersebut telah menegur dan menampar murid tersebut hingga menyebabkan kecederaan, iaitu pipinya bengkak dan juga kemerah-merahan. Jadi ini adalah kesalahan mengikut undang-undang sivil, iaitu mengikut section 323 Kanun Keseksaan, dan juga bertentangan dengan apa yang agama Islam kita ajarkan dalam mendidik sesebuah pelajar. Oleh yang demikian, amat penting untuk kita menceritakan ataupun untuk saya sampaikan berkenaan dengan profesionalism guru pendidikan Islam berpandukan kepada sahsiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta tokoh pendidikan Islam. Jadi ada beberapa aspek yang saya bahagikan dalam profesionalism guru pendidikan Islam berdasarkan sahsiah Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah ataupun didikan roh ini adalah perbuatan penyucian jiwa yang dalam dimensi membentuk kerohanian guru itu sendiri, supaya apa? Supaya objektif tercapai, untuk iaitu hasrat pendidikan Islam dan juga maklumat pendidikan Islam itu sendiri dapat dicapai. Jadi apabila tarbiyah ruhiyah ini diamalkan oleh guru profesional, guru tersebut akan mempunyai rohani yang unggul. Jadi apabila mempunyai rohani yang unggul, pastinya sesiapa yang guru yang mempunyai rohani yang unggul ini akan mengutamakan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi apabila hal ini sekaligus, guru tersebut akan menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan pelajar melalui guru tersebut menjaga perilaku akhlaknya. Jadi berdasarkan tarbiyah ruhiyah ini terdapat ciri-ciri guru-guru ataupun sikap guru yang mengamalkan tarbiyah ruhiyah ini. Yang pertama adalah guru tersebut akan mencegah akhlak buruk pelajar dengan sindiran, kasih sayang dan tidak mengejek. Kenapa saya sebut dengan sindiran? Kerana dengan sindiran ini bukanlah sindiran yang mengejek, tetapi sindiran yang membuatkan murid tersebut berfikir apa yang guru tersebut ingin sampaikan. Dia akan berfikir dengan fikiran dan hatinya. Guru tersebut ingin mengatakan bahawa kesalahannya adalah salah. Jadi perkara tersebut akan masuk dalam hati pelajar, di mana apabila masuk dalam hati, dia akan melekat dan akan lebih kekal daripada hanyalah melalui marah, iaitu hanya melekat di minda sahaja. Dan seterusnya adalah dengan kasih sayang dan tidak mengejek.
Jadi apabila dengan kasih sayang dan tidak mengejek ini, sudah pasti pelajar tersebut akan tidak rasa ingin memberontak, akan tidak rasa ingin menjawab, akan menerima teguran guru dengan sebaik-baiknya. Dan apabila dengan kasih sayang jugalah, tidak akan berlakunya isu salah laku mencederakan pelajar ini. Kerana apa? Sifat kasih sayang pastinya tidak akan menggunakan kekerasan yang menyebabkan kecederaan kepada murid-murid tersebut. Seterusnya adalah ciri-ciri guru profesional berdasarkan tarbiyah ruhiyah ini adalah dia akan mengamalkan ilmu yang dipelajari ataupun ilmu yang diajar. Jadi mengamalkan ilmu yang dipelajari, seperti kita tahu guru-guru ataupun bakal guru ni mempelajari bagaimana untuk mendidik pelajar dengan kaedah yang betul ataupun kaedah berpandukan agama Islam. Jadi dia akan mengamalkan, maka tiada ataupun tidak ada dalam pedagogi ataupun dalam pendidikan Islam ini menekankan ataupun menggunakan kaedah mencederakan pelajar untuk mendidik. Dan seterusnya adalah mengamalkan apa yang diajar. Jadi apa yang tidak wajar bagi seorang guru itu perbuatannya tidak sama dengan apa yang disampaikan kepada pelajar. Guru menerapkan kepada pelajar supaya bersikap kasih sayang, bersikap lemah lembut, tidak mencederakan kawan-kawan. Tapi adakah guru boleh buat benda tu? Ini tidak selari dengan apa yang dikatakan. Dan guru perlu sentiasa menyampaikan dakwah ataupun mengamalkan sifat Nabi, iaitu tabligh. Jadi sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi ni adalah tabligh, di mana Nabi sentiasa menyampaikan ataupun sentiasa menasihati, tetapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang berhikmah. Jadi hal ini selari dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ni adalah bersikap sidik, di mana Nabi menyampaikan dengan kebenaran, iaitu apa yang Nabi cakap adalah perkara yang benar dan perbuatan Nabi juga membenarkan apa yang dicakap itu. Baiklah, kita pergi kepada ciri-ciri ataupun guru professionalism, guru yang kedua, iaitu penampilan dan perwatakan. Jadi penampilan dan perwatakan ni adalah satu aspek yang penting dalam professionalism keguruan ni. Kerana apa? Guru Islam yang profesional perlu ada penampilan dan perwatakan yang unggul. Daripada aspek penampilan, guru tersebut perlu bersih, berpakaian kemas, menutup aurat. Manakala dari segi perwatakan ialah mempunyai peribadi yang mulia dan perwatakan yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana apa? Guru profesional pasti dia akan sedar bahawa sifatnya ataupun sikapnya merupakan contoh ikutan ataupun qudwah hasanah bagi murid-murid di sekolah. Mungkin apa yang guru sampaikan adalah satu perkara dalam membentuk akhlak, tetapi perilaku guru itu sendiri merupakan faktor yang besar dalam membentuk akhlak-akhlak pelajar ini. Jadi apabila guru tahu bahawa dia merupakan qudwah hasanah atau contoh ikutan, jadi sudah pastinya guru profesional ini akan menunjukkan contoh teladan yang baik, menunjukkan akhlak yang baik, tidak mencederakan pelajar, menegur dengan lemah lembut, berkasih sayang. Dan juga perbuatan ini juga selari dengan kaedah penyampaian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu qudwah hasanah, iaitu menjadi contoh ikutan. Dan sebagai guru, untuk mencontohi akhlak peribadi yang unggul, mestilah menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan kita, iaitu dari segi kaedah penyampaian dakwahnya ataupun daripada sifatnya bersama dengan anak-anak pelajar dalam menyampaikan ilmu. Baiklah, seterusnya ialah murid juga mudah menerima nasihat melalui guru yang memiliki peribadi yang mulia. Apabila guru memiliki peribadi yang mulia, murid akan mudah menerima hormat guru tersebut dan menerima nasihat daripada guru dengan hati yang terbuka. Seterusnya, sikap guru juga, walau bagaimanapun sifat lemah lembut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, guru juga perlu mempunyai sikap dan perwatakan yang tegas tetapi penyayang. Hal ini selari dengan saksiah para sahabat seperti Umar Al-Khattab. Sikap tegasnya, sikap beraninya menyebabkan syaitan pun takut menjauhi laluan ataupun menjauhi usaha dakwahnya. Tetapi dalam masa yang sama, sifat para sahabat ini juga bersifat penyayang. Waktu malam dia pergi cari ataupun lihat rakyat-rakyatnya untuk memastikan rakyatnya tidak lapar. Dia menangis apabila tahu ada rakyat yang kelaparan. Sifat penyayangnya ini perlu kita contohi. Baiklah, seterusnya dari guru profesionalism terhadap sikap terhadap tugas. Guru profesionalism ni ada beberapa sikap terhadap tugas yang perlu dia laksanakan, iaitu yang pertama adalah bersikap sabar menghadapi ujian dalam mendidik. Jadi dalam memastikan akhlak pelajar ataupun memupuk sifat pelajar yang baik ini,
guru perlu bersikap sabar menghadapi ujian. Sebagai contoh, ada murid yang nakal, ada murid yang tidak mendengar kata, ada murid yang tidak mendengar nasihat, ada murid yang sentiasa ingin melawan apa yang kita cakap. Jadi guru-guru ni perlu bersikap sabar. Jadi sikap sabar ni penting bagi mengelakkan isu-isu ini berlaku, isu salah laku seperti menampar murid ni. Apabila dengan adanya sikap sabar ni, sudah pasti isu tersebut tidak berlaku. Guru tersebut akan sabar dan dapat memikir dengan rasional sebelum melaksanakan sesuatu tindakan. Jadi dalam menyampaikan dakwah ataupun sikap tabligh ni, kita juga perlu sabar dalam menyampaikan dakwah kepada murid ni ataupun menyampaikan nasihat kepada murid agar pendekatan tabligh ataupun pendekatan dakwah yang kita guna ni berkesan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menyampaikan ataupun usaha dakwah ni yang dilaksanakan oleh Nabi juga melaksanakannya dengan berhikmah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang bermaksud wahai Muhammad, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Jadi dalam kita mengikuti sikap Nabi, iaitu sikap tabligh dalam menyampaikan dakwah ataupun nasihat kepada murid-murid ni, kita perlu berhikmah. Kita perlu tahu situasinya. Tidak semestinya kita perlu sentiasa berlemah lembut, tetapi apabila murid tersebut sukar mendengar kata, kita perlu bersikap tegas. Kita juga perlu menggunakan kaedah nasihat. Kita perlu bijak menggunakan kaedah nasihat dan pendekatan dakwah yang berhikmah, seperti memberi ganjaran ataupun menggunakan pendekatan ancaman kepada pelajar tersebut, seperti ancaman api neraka apabila melakukan sifat tersebut. Jadi murid tersebut akan takut ataupun akan berhati-hati untuk bertingkah laku. Seterusnya, guru juga perlu bersikap penyayang. Sikap terhadap tugas ni, sikap penyayang amat penting dalam pendidikan. Kerana apa? Dengan sikap penyayang inilah dia akan menjayakan satu proses pendidikan. Guru yang penyayang, murid akan hormati, murid akan mendengar kata, murid tidak sampai hati untuk menunjukkan akhlak yang buruk. Dan sikap penyayang ni juga adalah salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sifat kasih sayang ni, guru akan memperbaiki kaedah pengajarannya. Guru akan menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan melukakan ataupun dengan melakukan isu salah laku, mencederakan pelajar ataupun isu salah laku yang lain. Baiklah, kita pergi kepada aspek yang terakhir dalam profesionalism guru pendidikan Islam yang perlu ada untuk mengelakkan isu salah laku berpandukan kepada sasiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah aspek kepimpinan. Jadi kepimpinan ni amat penting kerana apa? Kerana di sekolah ataupun di dalam kelas, guru merupakan pemimpin kepada murid-murid, yang di mana murid-murid akan mengikut gurunya. Guru perlu mengatur, guru perlu membuat keputusan. Setiap keputusan guru yang membuat. Kerana apa? Guru adalah pemimpin terhadap murid-murid tersebut. Oleh yang demikian, sifat kepimpinan guru tersebut, yang pertama, guru perlulah bijaksana dan berupaya membuat sebarang keputusan dalam pelbagai situasi. Jadi dalam membuat keputusan ataupun bijaksana ni merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fatanah dalam membuat keputusan dalam menghadapi sesuatu situasi. Sebagai contoh, isu Hajarul Aswad, di mana Nabi dengan kebijaksanaannya dapat menyelesaikan isu tersebut. Jadi begitu juga dengan guru. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan guru membuat keputusan, guru perlu bijak. Sebagai contohnya seperti isu yang diceritakan tadi, apabila murid tersebut menuduh rakannya, guru perlu bijak menangani situasi seperti itu, bukan dengan mencederakan pelajar, tetapi nasihat ataupun melaksanakan kaedah taghrib, iaitu ancaman kepada murid tersebut, seperti ancaman api neraka, ancaman kesan daripada perbuatan ni tidak dipercayai oleh rakan, tidak dipercayai oleh guru. Jadi murid tersebut akan mudah menerima kerana kebijaksanaan dalam guru mengatasi masalah-masalah tersebut. Seterusnya adalah sifat kepimpinan yang amanah. Sebagai guru, sifat amanah adalah satu perkara yang sangat penting. Sifat amanah ini juga ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin. Jadi sebagai guru, sifat amanah perlu ada dalam diri kita. Kerana apa? Kerana dengan sifat amanah inilah kita dapat memperbaiki diri para pelajar. Dengan sifat amanah ini jugalah
Kita akan berusaha untuk mendalami ilmu pendidikan, ilmu kaedah menasihati dengan sebetul-betulnya, dengan supaya tidak melakukan isu salah laku. Dengan sifat amanah ni kita mendalami ilmu tersebut dan kita tidak akan melakukan salah laku yang bertentangan dengan amanah kita sebagai seorang guru untuk mendidik pelajar dengan kasih sayang, mendidik pelajar dengan tidak mencederakannya, mendidik pelajar dengan lemah lembut. Dengan sifat amanah inilah kita akan buat sebaik mungkin kita sebagai seorang guru ini untuk memperbaiki diri pelajar. Dan juga murid-murid ini adalah amanah daripada guru ataupun amanah daripada ibu bapa untuk kita jaga, untuk kita didik mereka. Amanah daripada ibu bapa untuk kita jaga, untuk kita memberi kasih sayang. Amanah daripada ibu bapa untuk kita tidak mencederakan mereka. Jadi kita apabila ada sifat amanah dalam diri kita ini, kita tidak akan melakukan salah laku tersebut. Baiklah, sebagai rumusannya ataupun sebagai penutup, suka ingin saya nyatakan apa yang perlu guru profesional lakukan, di mana dalam mengatasi isu-isu salah laku guru ini amat penting profesionalism guru pendidikan Islam ni diterapkan ataupun diberi perhatian, dan profesionalism guru pendidikan Islam ini perlu berpandukan kepada sahsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahsiah para sahabat dan sahsiah tokoh-tokoh pendidikan Islam. Kerana apa? Kerana dengan mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah akan memberi kejayaan kepada kita, kejayaan kepada tugas-tugas kita, kejayaan kepada profesional kita sebagai guru, kejayaan terhadap apa yang ingin kita lakukan, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.